salam sejahtera semua. Selamat datang ke vlog kami iaitu mengenai peranan etika dalam memupuk toleransi antara etnik di Malaysia. Dalam vlog kami ini, kami akan membincangkan mengenai kepentingan etika, contoh praktikal, dan berkongsi pandangan masyarakat mengenai topik kami. Nak tahu kelanjutan? Jom saksikan. Definisi etika. Etika adalah mengkaji prinsip yang nilai yang mengatur tingkah laku manusia dalam individu atau masyarakat, terutamanya masyarakat majmuk yang terdapat di Malaysia. Etika berkaitan dengan amalan dan tindakan yang berlandaskan kepada norma moral yang diterima oleh individu atau masyarakat tersebut. Seterusnya adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbezaan dalam berbagai aspek kehidupan seperti perbezaan pendapat, agama, suku, dan bangsa, serta perilaku seseorang individu tersebut. Contohnya, kita boleh mempraktikkan nilai toleransi dengan menghadiri perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, dan Pesta Kaamatan, ianya untuk memahami budaya kaum lain. Selain itu, kita juga boleh mempraktikkan di sekolah, yaitu melalui aktiviti berkumpulan, sukan pelbagai kaum, dan program kesedaran etika dalam memupuk nilai toleransi, serta membina hubungan yang baik di antara pelajar pelbagai kaum. Saya akan membicarakan tentang cabaran etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, terdapat 4 cabaran. Yang pertama ialah tentang komunikasi antara budaya, pengaruh budaya barat, teknologi dan integrasi digital, dan yang terakhir ialah perbezaan nilai dan kepercayaan. Okey. Yang pertama ialah tentang komunikasi antara budaya. Komunikasi antara budaya ni selalunya terdapat dalam miskomunikasi lah. Miskomunikasi ni selalunya berlaku apabila perbezaan bahasa ataupun pemahaman budaya yang diamalkan oleh setiap etnik ataupun kaum. Okey. Selain itu, komunikasi antar budaya dapat berlaku di globalisasi. Dalam globalisasi ini dapat meningkatkan interaksi antara budaya dan negara, membawa pada pertukaran nilai, norma dan pandangan hidup yang beragam. Okey. Yang kedua ialah pengaruh budaya barat. Pengaruh budaya barat ini merupakan dari negara barat-barat seperti Amerika. Budaya ni memiliki pengaruh besar dalam media, hiburan dan gaya hidup global. Apabila budaya barat ini diamalkan, kemungkinan budaya tempatan, budaya tradisional kita lah, kemungkinan akan kikis secara perlahan-lahan. Okey, yang ketiga ialah teknologi dan integrasi digital. Okey. Teknologi ni kita tahu kan teknologi ni seperti macam mana. Dia terutamanya pada apps lah. Aplikasi maksudnya. Okey. Dari aplikasi ni kan seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dari media sosial lah, macam media sosial. Okey. Dekat media sosial ni kan kita dapat sebar je apa yang kita mahu kan. Tapi ada juga penyalahgunaan untuk teknologi ni. Jadi apabila mereka menyalahgunakan, mereka dah mungkin akan menyebarkan maklumat palsu tentang budaya-budaya ni. Jadi apabila terdapat penyebaran palsu ni, kemungkinan akan berlaku perselisihan faham, pergaduhan antara kaum. Jadi apabila perkembangan teknologi ini berlaku, banyak kes ataupun paling senanglah kebudayaan kita mungkin mereka tak dapat amalkan sebab mereka bergantung kepada teknologi. Okey, yang terakhir
tentang perbedaan nilai dan kepercayaan. Kita tahu setiap budaya dan kaum mempunyai kepercayaan dan nilai dia tersendiri. Keberadaan agama seperti keberadaan agama, ideologi dan pandangan hidup dalam masyarakat moden dapat memicu konflik dan intoleransi. Jadi, apabila terdapat macam susah apabila satu kaum ni tidak macam mengkritik sesuatu kaum ni kan, sebab setiap kaum kan mempunyai kepercayaan dia. Jadi apabila satu kaum ni kritik kaum lain, mungkin kaum ni rasa macam dihina ataupun tidak dihormati. Jadi akan berlaku mungkin pergaduhan antara dua kaum. Apabila berlaku dua kaum, mungkin pergaduhan itu akan dibawa turun temurun lah, macam tu. Jadi kemungkinan perhubungan silaturahim antara kaum mungkin akan terputus. Ya, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hello semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang etika dan pentadbiran dalam masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Jom kita pergi tengok. Yang pertama adalah penyelesaian untuk komunikasi antara budaya. Dalam ini kita boleh menganjurkan program dialog silang budaya kepada masyarakat tempatan. Sebagai contohnya bengkel komunikasi, aktiviti seni bersama untuk antara satu sama lain. Yang kedua adalah penyelesaian untuk pengaruh budaya barat. Kita boleh mempromosikan seni budaya tempatan dan juga tradisi melalui sosial media dan juga pameran serta dalam pendidikan kita. Yang ketiga adalah penyelesaian untuk teknologi dan jurang digital. Kita perlu memberikan latihan literasi kepada generasi muda kita dan komuniti dapat memanfaatkan teknologi secara sama rata. Yang keempat adalah penyelesaian untuk perbezaan nilai dan kepercayaan. Kita perlu pendidikan untuk toleransi di sekolah dan juga aktiviti komuniti seperti sambutan perayaan bersama dan memupuk perpaduan. Penyelesaian ini adalah sangat penting dalam generasi pada masa kini supaya generasi pada masa kini sangat mempengaruhi dalam budaya barat. So, kita perlu melakukan aktiviti-aktiviti ini untuk menyelesaikan cabaran dalam etika dan pentadbiran dalam masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Sekian, terima kasih. Mama. Oh shit. Bisa tengok. Apa tu? Ada komen negatif tentang kawan-kawan ni. Apa kita perlu buat ni? Jangan tambah minyak pada api. Kita patut lapor komen tu. Dan kalau boleh, kita tegur dia dengan sopan. Betul tu. Jenis sekarang ni memang kejam. Mungkin dia tak tahu, kurang faham ke atau tidak sedar apa yang dia buat tu menyakitkan hati kaum lain tau. Betul. So kita kena jadi orang baik lah. Kalau semua follow etika digital, tadi tak akan ada konflik kan? Setuju. Dalam media sosial pun kita kena ada. Betul tu. Harmoni tu bukan setakat di meja makan tau. Semua platform. Terutamanya di media sosial tau. Okay. Jom jadi rakyat Malaysia yang terbaik. Boleh? Boleh. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video ini. Kita telah melihat betapa pentingnya etika dalam membina toleransi antara pelbagai etnik di negara kita. Dalam masyarakat yang berbilang kaum seperti Malaysia, setiap individu dia mempunyai tanggungjawab untuk menghormati dan memahami perbezaan budaya dan agama. Seperti yang telah kami bincangkan, toleransi dia bukan sahaja mengurangkan konflik, tetapi juga memperkayakan pengalaman kita sebagai rakyat Malaysia. Dengan mengamalkan nilai-nilai etika yang baik, kita dapat mencipta suasana yang harmoni dan saling menghormati. Mari kita terus berusaha untuk memupuk semangat perpaduan ini dalam kehidupan seharian kita. Setiap langkah yang kecil yang kita ambil ke arah memahami satu sama lain adalah langkah ke arah masa depan yang lebih cerah dan aman untuk semua. Itu sahaja daripada kami. Sekian.